Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Cina Sami, berita tengah malam. Komitmen Kerajaan Perpaduan menjaga kebajikan rakyat dihargai Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Musaffah Billah Shah. Beliau baginda mahu usaha tersebut dilipat gandakan dengan mengutamakan bantuan kepada golongan miskin dan berpendapatan rendah. Fokus perlu tertumpu kepada usaha menyediakan lebih banyak kediaman selesa dan peluang pekerjaan selain meningkatkan taraf sosio-ekonomi mereka. Beta juga amat bersyukur dengan komitmen kerajaan Beta di dalam menjaga kemaslahatan rakyat Beta, khususnya dalam menangani isu-isu semasa yang secara tidak langsung merangsangkan pengukuhan sosio dan ekonomi rakyat Beta. Pelbagai pembaharuan akan turut dilaksanakan dengan berpegang kepada prinsip menjaga kebajikan rakyat, mengeratkan perpaduan, meringan dan menaikkan taraf hidup rakyat Beta. Al-Sultan Abdullah bertitah pada istiadat menghadap dan pengurnian darjat kebesaran Bintang dan Pingat Wilayah Persekutuan 2023 kepada 164 penerima di Istana Negara. Dan sempena Hari Wilayah Persekutuan, Seri Paduka Baginda mahu usaha membangunkan Wilayah Persekutuan sebagai bandaraya unggul dan mampan dipertingkatkan. Bagaimanapun, pembangunan haruslah seiring dengan inisiatif pemulihan alam sekitar bagi mengelak risiko bencana. Beta juga merasa gusar berhubung banjir kilat yang sering melanda wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Fenomena banjir kilat ini harus segera ditangani. Ianya bukan sahaja memberi kesan yang buruk kepada rakyat Beta, malahan boleh menjejaskan kerancakan pertumbuhan ekonomi. Ketika sembah ucapan menjunjung kasih, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan wilayah persekutuan disasar menjadi bandar pintar menjelang tahun 2030. Ia selari konsep Malaysia Madani yang menekankan aspek kemampanan. Antara program lain yang telah disusun ialah penggunaan bas elektrik Kuala Lumpur, Wangsa Maju sebagai bandar perintis rendah karbon, penambahan pemasangan CCTV di Kuala Lumpur dan Putrajaya, serta pemasangan Wi-Fi di projek perumahan rakyat dan perumahan awam di Labuan. Di samping itu, usaha-usaha tebatan banjir akan diteruskan dengan lebih gigih selaras dengan pelan mitigasi banjir yang telah disediakan. Bagi merealisasikan kejayaan setiap agenda yang dirangka, beliau bertekad memastikan wilayah persekutuan ditadbir sebaiknya dan bersih daripada rasuah. Selari dengan konsep Malaysia Madani, pengurusan dan tata kelola pentadbiran di 3 wilayah persekutuan dipastikan menjadi lebih telus, bersih dan prihatin. Perdana Menteri berkata, jentera wilayah persekutuan bertekad untuk menjadi contoh tadbir urus bebas rasuah dari peringkat pengurusan sehingga pengurusan. Hanya dengan berteraskan nilai dan etika atau akhlak, aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan serta ihsan dan rahmah dapat dibudayakan. Negara umumnya dan wilayah persekutuan turut dirundung dengan masalah kos sara hidup. Maka selain dari ikhtiar kementerian-kementerian, wilayah persekutuan menambah bantuan kepada golongan miskin yang terjejas. Antara program bantuan dilaksanakan Mikro at Wilayah, iaitu pasar bergerak ke kawasan kos rendah, MyMedic at Wilayah, pemeriksaan rawatan kesihatan kepada B40 dan M40 serta 16 projek perumahan rakyat dan awam. Bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2023, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL terus komited untuk menyediakan perkhidmatan terbaik buat warga Kuala Lumpur. Antaranya tumpuan terhadap peningkatan peluang perniagaan terus menjadi fokus utama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL.
Ia dalam menyokong rantai nilai ekonomi khasnya bagi peniaga, penjaja dan perniagaan industri kecil dan sederhana mikro. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahadi Cik Ngah berkata, kemudahan untuk menjalankan perniagaan itu dapat dilihat melalui platform permohonan, lesen yang efisien serta penyediaan kawasan perniagaan yang sesuai. Aspek keselamatan Bandaraya Kuala Lumpur juga terus menjadi keutamaan. Tambahnya, penguasaan dan penyediaan projek-projek utama juga akan terus dipertingkatkan untuk keselesaan warga kota. Dalam mencapai aspirasi neutral karbon, Kuala Lumpur juga antara peneraju usaha kelestarian yang melibatkan usaha menyeluruh daripada kelancaran trafik hinggalah sistem pengangkutan yang efisien dan mesra alam. Baik saudara, berbaloi dan menjimatkan itu antara reaksi orang ramai berkenaan program menu rahmah yang diperkenal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bermula semalam. Wartawan Fahmi Zaidi yang meninjau kedai makan menawarkan menu rahmah ada butirannya. Tinjauan kru RTM di restoran Ali Maju Setapak mendapati orang ramai mula mendapatkan menu tersebut seawas 11 pagi tadi. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada persatuan-persatuan restoran India Muslim, persatuan restoran India yang mana mereka sambut seruan kerajaan ni supaya untuk membantu golongan B40 ni lah. Kita tahu ramai yang tak mampu untuk masuk restoran untuk makan. Hari ini mereka boleh makan dengan harga RM5 yang dikenalkan oleh kerajaan yang baru-baru ni. Mungkin menu rahmah ni dapat membantulah golongan B40 dalam menghadapi situasi ekonomi yang semakin mencabar ni. Semua barang-barang keperluan naik harga sebagainya. Jadi mungkin ini salah satu inisiatif kerajaan lah untuk membantu golongan B40. Dan harapannya program menu rahmah ni menyeluruhlah ke seluruh negara. Okey, pada saya alhamdulillah menu ni akan memberi satu impak yang baik kepada pelanggan, terutamanya pada golongan B40. Sebelum ni makanan ni kalau ikut menu ni dia lebih kurang dalam harga RM8, RM9. Dengan adanya menu ni harga dia dah jadi RM5. Bagi pengurus Persatuan Restoran Muslim Malaysia Prisma, Datuk Jawahar Ali Taib Khan, tiada sebarang saringan dilakukan kepada pengunjung yang hadir ke premisnya untuk mendapatkan menu rahmah. Kita tak ada sebarang saringan atau tapisan untuk menentukan siapa. Kalau as long ada customer kita minta nak menu rahmah, kita bagi je lah. Ya. Kita kena pemudah cara kan, jangan nak letak apa syarat dan bagai. Dan kami sebenarnya rasa terpanggil lah untuk menyambut seruan Muhammad Datuk Seri. Lebih 15,000 restoran dan premis makanan telah menyahut saranan tersebut dengan menawarkan pakej menu rahmah berharga RM5 bagi hidangan makanan tengah hari atau makan malam. Dengan hanya RM5, kini anda mampu untuk mendapatkan set hidangan yang lengkap yang menggunakan nasi, protein seperti ikan atau ayam dan juga sayur-sayuran. Inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan ini nyata membuktikan sikap prihatin kerajaan terhadap rakyat dalam membantu mereka untuk mendapatkan set hidangan yang lengkap dengan harga yang berpatutan. Fahmi Zaidi, RTM. Sementara itu, dalam usaha menangani isu kos sara hidup, kerajaan berperanan menyusun atur gerak kerja bagi memastikan isu tersebut dapat ditangani untuk jangka masa panjang. Orang ramai percaya kerajaan mampu membela nasib masyarakat di akar umbi. Kru RTM menemui orang ramai dan rata-rata mereka memberikan reaksi positif terhadap hasrat kerajaan untuk menurunkan harga barangan dan tangani isu kos sara hidup. Saya sebagai rakyat fahamlah situasi keadaan sekarang ni. Macam harga barang pun boleh katakan masih meningkat, masih harga tinggi lagi lah kan. Tapi untuk kerajaan pun saya ada nampaklah dia orang punya inisiatif untuk tolong rakyat. Macam ada penjualan ramah, nampaklah dia orang punya ni. Cuma harap kerajaan lepas ni bolehlah lagi menolong rakyat.
Kalau nak cakap dari segi perbelanjaan harian itu masing-masing sebenarnya kita sebagai pengguna kita punya kuasa untuk membeli dekat mana yang kita nampak lebih murah, lebih berbaloi untuk kita dapatkan. Saya tak rasa semua peniaga ataupun pasaraya meletakkan harga tinggi. Ada je tempat-tempat yang menawarkan harga-harga yang murah, yang diorang tahu ini juga penting untuk diorang membantu rakyat semua agar dapat tampung kos sara hidup sehari-hari. Sebagai rakyat Malaysia, kita boleh membuat aduan kepada KPDN untuk memberitahu permasalahan ataupun kesalahan yang telah pun dilakukan oleh kedai ataupun premis tersebut, dan dengan cara macam ini boleh mengelakkan contohnya macam kita ni ditipu, okey, dengan peniaga-peniaga yang sesuka hati menaikkan harga barang. Jadi perlu jugalah kita kena bijak untuk memilih barangan yang murah, dan juga perlu juga membuat aduan sekiranya kalau ada premis-premis yang melakukan kesilapan. Lebih 20 cadangan dibentangkan Kerajaan Negeri Sembilan dalam Majlis Dialog Belanjawan 2023 bersama Kementerian Kewangan. Jaminan sekuriti makanan antara usul yang dikemukakan. Kita menjawab balas bahawa Kerajaan Pusat ingin mencari tanah kosong, tanah terbiar yang GLC di bawah Kementerian Kewangan boleh menyewa atau memajak tanah itu bagi mewujudkan pertanian moden, bagi menghadapi dan memastikan sekuriti makanan kita terjamin. Cadangan-cadangan lain antaranya pembayaran premium tanah daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri peruntukan penyelenggaraan bangunan, hempangan dan jalan persekutuan. Juga pembangunan generasi kedua Felda, kenaikan kos tarif elektrik kepada industri dan isu berkaitan infrastruktur, teknologi serta pelaburan berkualiti tinggi. Majlis Dialog bertemakan membangun Malaysia Madani merupakan platform maklum balas kerajaan negeri yang akan dibawa kepada mesyuarat kewangan negara yang akan dipengerusikan Menteri Kewangan sebelum pembentangan bajet pada 24 Februari depan. Perbincangan untuk menambah pusat pendidikan awal kanak-kanak sedang dilakukan bersama Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Jelas Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Dato' Norison Ramli, penambahan itu perlu seiring dengan penambahan guru dan permis di sesebuah kawasan. Sehubungan itu, JPNIN akan mengadakan mesyuarat bersama KPM minggu depan bagi memperhalusi perancangan tersebut. Dia sebenarnya kerajaan sekarang ni sebab bila adanya peningkatan kos sara hidup. Dulu memang dia hantar ke sekolah-sekolah swasta. Bila kos meningkat tu yang diminta supaya kerajaan menambahkan tabika di peringkat kerajaan. Tapi kita orang pun menunggulah daripada pihak Kementerian Pelajaran. Kalau pihak pelajaran dapat kuota lebih untuk kita, insya-Allah kita pun akan menambahkan jugalah. Tapi dengan syarat kita perlu ada premis, kita perlu ada guru. Tapi pelajar memang sentiasa ada lah. Insya-Allah. Beliau ditemui media selepas merasmikan Hari Graduasi Tabika Perpaduan dan Taska Genius Perpaduan 2022 yang turut dihadiri Pengarah Perpaduan Kedah Ahmad Fuad Junus di Alusta. Saya menaruh keyakinan yang sangat tinggi bahawa Malaysia berupaya diangkat semula di persada dunia sebagai negara kukuh dan kuat. Kita mahu Malaysia ini dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabat rakyat dan negaranya. Kita mahu negara ini dikenali dengan semangat baru, semangat rakyat yang faham erti kebebasan dan kemerdekaan. Saya percaya tema ini akan kekal relevan, akan diwacanakan sebagai satu iltizam dan pendekatan untuk menyelamatkan negara. Baik, kita ke perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas di Johor berkurangan dan Sabah bertambah malam ini.
Di Johor, jumlah penduduk terjejas di 3 daerah berkurang kepada 971 orang. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, sebanyak 10 PPS masih beroperasi di lokasi. Di Sabah, daerah Beaufort dan Beluran menjadi daerah terbaru dilanda banjir dengan 690 penduduk terjejas daripada 204 keluarga dipindahkan ke 14 PPS. 5 daerah terkesan dengan terlupit paling terjejas melibatkan 453 orang dipindahkan ke 8 PPS, di Koti Paitan seramai 122 orang di 3 PPS dan Lahad Datuk 45 orang di 1 PPS. Tuntutan komposisi 1/3 kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak seperti dalam MA 63 kini dalam peringkat perbincangan. Jelas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhillah Yusof, perkara itu mengambil sedikit masa berikutan beberapa faktor. Proses itu masih panjang sebab kita kena dapat persetujuan kabinet, lepas persetujuan kabinet kena bawa ke Parlimen. Dan Parlimen ni pula memerlukan 2/3 bersetuju. Kalau tak disetujui, maka tak lulus. Mungkin mengambil masa 2 ke 3 tahun. Sebabnya banyak proses. Dia akan melibatkan engagement di peringkat publik lagi untuk dapat pandangan umum dan sebagainya. Tambah beliau, pihaknya akan mengadakan mesyuarat jawatankuasa teknikal secepat mungkin untuk menyelesaikan perkara yang sudah mempunyai keputusan dasar. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program bicara naratif khas di Angkasa Puri. Usaha berterusan perlu digerakkan untuk terus memperkasa kemahiran kepimpinan kepada pemimpin pengangkap khususnya di kalangan generasi muda. Mereka perlu diberi pendedahan dan latihan kepimpinan untuk meningkatkan lagi kompetensi. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamuluddin merangkap Presiden Diraja Persekutuan Pengangkat Malaysia Negeri Perlis bertitah bagi mencapai sasaran berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN diseru untuk terus memberi sokongan sepenuhnya dalam usaha meningkatkan ilmu kemahiran kepimpinan untuk guru-guru pengangkap. Kejayaan sesebuah organisasi memerlukan komitmen dan kerjasama semua pihak. Baginda bertitah ketika menyempurnakan Majlis Penganugerahan Bintang dan Pingat Persekutuan Pengangkat Malaysia Negeri Perlis di Sungai Batu Pahat. Tuanku Said Faizuddin Putra menganugerahkan bintang-bintang dan pingat-pingat pengangkat Perlis kepada 143 orang penerima termasuk 5 orang dari Thailand kerana jasa dan khidmat bakti mereka kepada Persekutuan Pengangkat Malaysia Negeri Perlis dan pergerakan pengangkap. Hadir mengiringi baginda ialah Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Negara Nasaruddin Samsudin dan Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengangkap Malaysia Negeri Perlis Dr. Azmi Abdullah. Agensi pelancongan didapati terlibat manipulasi tiket penerbangan umrah akan dibatal lesen. Siasatan mengenainya dilaksana Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dengan diketuai Timbalan Menteri Khairul Firdaus Akbar Akhan. Menterinya Datuk Seri Tiong King Sing memaklumkan siasatan mengenainya dijangka di muktamad selepas beliau pulang dari luar negara minggu depan. Yes, he will rule out. We will cancel the license. Kalau dia jalankan dia punya menjaga ataupun dia punya bisnes tidak ikut undang-undang. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan kerja ke IPK Sarawak. Media tempatan melaporkan terdapat beberapa syarikat umrah memborong tiket penerbangan ke Tanah Suci dan menjualnya kembali pada harga tinggi. Berhenti menyebarkan berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan di kalangan orang ramai. Berita palsu memberi pelbagai impak kepada masyarakat, terutama dalam aspek kesihatan, keselamatan dan kewangan. Menurut Ketua Bahagian Keselamatan Rangkaian Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC, Harmi Muhammad, tahun ini laporan mengenai berita palsu yang diterima pihaknya adalah tentang pemberian bantuan oleh kerajaan. Satu ialah jelas kehilangan kewangan. Tapi keduanya, dia menyebabkan rakyat tak percaya kepada bantuan kerajaan yang sebenar. Itu lagi membimbangkanlah. Bila kerajaan umumkan dengan sebenarnya, ni ada bantuan-bantuan yang tertentu untuk golongan-golongan yang tertentu. Bila dia dah kena scam hari itu, dia jadi tak percaya.
Harmi mengingatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati dan melaporkan sebarang berita palsu agar tindakan selanjutnya dapat diambil. 4 beradik antara 7 lelaki yang reman 6 hari disyaki mengedar syabu bernilai 1.5 juta ringgit sekitar Pulau Pinang. Penahanan hasil serbuan di 2 rumah di Sungai Dua dan Bertam. 4 kenderaan dan wang tunai. Sini terdapat 5 orang yang kita tangkap, yang mana kita setelah kita semak adalah ahli keluarga dan dua daripada mereka adalah ataupun 4 daripada mereka mempunyai talian adik-beradik dan sebagainya lah. Semuanya ahli keluarga. 5 daripadanya positif syabu, manakala seorang lagi mempunyai rekod jenayah lampau. Sindiket dipercayai aktif sejak pertengahan tahun lalu. Kesemua suspek direman hingga Jumaat ini. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun yang dihanyutkan arus ketika hujan lebat ke sebuah kolam takungan di Taman Sejati Indah, Sungai Petani ditemukan selamat. Pihak bomba menerima panggilan kejadian pada pukul 5.07 petang. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, penolong penguasa bomba Syukri Hashim berkata, kanak-kanak itu ditemukan di tebing kolam kira-kira 15 meter dari lokasi dia terjatuh. 7 anggota bomba serta pihak polis terlibat dalam operasi mencari dan menyelamat. Mangsa kemudiannya diberikan rawatan awal oleh anggota pasukan kecemasan dan kemudian diserahkan kepada pegawai perubatan KKM. Wah, nasib dia cukup baik. Sambutan Hari Kru Filem Malaysia Peringkat Kebangsaan, Anjuran Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia Profima meraihkan hampir 600 pekerja belakang takbir di dataran karyawan Finas Hulu Kelang. Julung kali diadakan, program tersebut bertujuan memberi penghormatan serta menghargai sumbangan kru dalam pembangunan industri seni filem negara. Presiden Profima, Khalil Salid berkata pihaknya sedang membincangkan tarikh sesuai bagi mengangkat Hari Kru Filem Malaysia sebagai acara tahunan tersebut. Dalam sambutan itu, pelbagai pengisian seperti kru diberikan informasi terkini serta pendedahan hasil rumusan dari program G20, Pelan Pembangunan Kru Filem Malaysia 2030, Pelan Koperasi Profima Berhad dan Anugerah Profima. Kita lebih memberi kepada penganugerahan, pengiktirafan kepada kru-kru filem veteran kita, senior kita yang telah lama berkecimpung pada awal-awal pembabit dalam industri filem Malaysia yang tak pernah dapat pengiktirafan. Hari ini kita lancarkan koperasi supaya semua pekerja-pekerja filem boleh terlibat sama menjadi seorang pelabur dalam koperasi, dan kita akan terlibat dalam dunia perniagaan produksi itu sendiri. Khalil berkata demikian selepas pelancaran sambutan Hari Kru Filem Malaysia di Finas. Baik, menjelang saingan Liga Malaysia musim 2023 yang akan membuka tirainya 24 Februari ini, peminat bola sepak tanah air menerima kabar gembira apabila Radio Television Malaysia RTM bakal menyiarkan 75 perlawanan secara langsung melibatkan pasukan-pasukan kegemaran masing-masing. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil dalam satu kenyataan memaklumkan perlawanan membabitkan aksi Piala Sumbangsih, saingan Liga Super, Piala FA dan juga Piala Malaysia. Perlawanan pertama akan disiarkan 24 Februari ini melibatkan aksi Piala Sumbangsih antara juara Liga Super 10 kali Johor Darul Takzim JDT menentang naib juara musim lalu Terengganu FC. Semua perlawanan akan disiarkan pada waktu sebenar perlawanan. Peminat Liga Malaysia boleh menyaksikan kesemua 75 perlawanan tersebut di saluran TV2, Sukan RTM dan TV OK selain penstreaman langsung melalui aplikasi RTM Click. Ini pula melibatkan persiapan pasukan menghadapi saingan Liga Malaysia 2023. Negeri Sembilan FC akan memberi tumpuan menajamkan lagi jentera penyudah mereka untuk menghadapi Liga Malaysia musim ini. Menurut pengurus pasukan K. Devon, NSFC memiliki kemampuan untuk memberi cabaran dalam kempen 2023 kerana mempunyai keserasian kuat dalam kalangan pemain.
Jelas beliau biarpun Negeri Sembilan bakal menampilkan ramai wajah baru, namun beliau percaya kepada kualiti dan kemampuan pemain generasi muda berkenaan. Kalau pemain-pemain import ini sampai lewat, sudah tentu dari segi taktikal permainan pasukan dan juga keserasian dan persefahaman antara pemain-pemain tempatan dan pemain baru yang masuk itu menyesuaikan diri dengan keadaan di sini dan juga liga di sini. So itulah keadaan kita sekarang, tapi walau bagaimanapun kita akan buat yang terbaik supaya pemain baru yang datang import tu dapat menyesuaikan diri dengan secepat mungkin yang boleh dan juga boleh membantu pasukan dalam persaingan awal musim ini. Beliau ditemui selepas perlawanan persahabatan NSFC menentang Terengganu FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi. Dewan turut maklumkan pasukannya masih lagi belum memutuskan pemain import yang akan dibawa masuk pada kempen Liga Super musim ini. Atlet bowling wanita kebangsaan Siti Safiah Amirah Abdul Rahman mengimpikan kedudukan podium pada kejohanan IBF World Combined Championship di Kuwait Oktober ini. Jelas beliau kejohanan itu menjadi tumpuan utamanya pada tahun ini. Dan mencalurkan kita. Tanpa menyatakan warna pingat, Siti Safiah berkata kejayaan meraih pasukan wanita kebangsaan 2021 pada Anugerah Sukan Negara ASN 2021 bersama rakan sepasukannya semalam menyuntik motivasi untuk mengharumkan negara dalam pertandingan di Kuwait itu. Beliau berkongsi anugerah bersama 3 lagi pemain bowling iaitu Natasha Muhammad Ruslan, Fatin Najihah Ahmad Faid dan Nur Syazwani Sahar pada ASN 2021. Selain aksi di Kuwait, pemain bowling berusia 32 tahun itu juga memaklumkan bakal menyertai beberapa pertandingan antaranya kejohanan bowling terbuka antarabangsa Malaysia pada Mei, diikuti terbuka antarabangsa Singapura 2023 dan terbuka antarabangsa Thailand. Dalam pada itu, Siti Safiah menyifatkan kejayaan merangkul perak bersama rakan sepasukannya bagi acara berpasukan wanita pada kejohanan bowling dunia di Dubai, Emirat Arab Bersatu pada 2021 adalah pencapaian terbesar selepas hampir 2 tahun tidak beraksi. Baik, sekian saja berita tengah malam. Salam sejahtera dan selamat malam.